Saudara, penukaran pemikiran segenap masyarakat serta teguh kepada motivasi dan aspirasi untuk menghayati kehidupan lebih bermakna dalam mendaki tangga kejayaan. Inilah antara faktor yang boleh memastikan langkah-langkah yang diumumkan dalam laporan Melakar Hala Tuju Singapura dilaksanakan dengan berkesan. Demikian menurut Zamil Penyelidik Kanan Dr. Muhammad Syamsuri Juhari. Dalam analisis berita malam ini, beliau mengupas bagaimana Hala Tuju Singapura boleh menjejas golongan pekerja yang mempunyai tanggungan anak. Jumaat lalu, pemerintah mendedahkan laporan Melakar Hala Tuju Singapura yang menggariskan 7 peralihan dasar atau ancakan utama yang perlu dilakukan negara. Satu daripadanya menyokong keluarga pada setiap tahap kehidupan. Ini melibatkan dukungan buat keluarga selain membantu mereka mencapai keseimbangan antara kerja dengan komitmen keluarga. Antara langkah yang dipertimbangkan termasuk memperuntuk lebih banyak cuti keibubapaan bergaji, menambah tempat jagaan bayi berasaskan pusat, meluaskan pilihan khidmat pengasuhan anak serta menyesuaikan pelan tindakan di bawah skim Comlink Plus agar memenuhi keperluan berbeza setiap keluarga. Sekalipun semua inisiatif itu tersedia kelak, persoalannya bagaimana memastikan ia benar-benar berkesan bagi golongan sasarannya. Mindset change dan dari dua-dua pihak. Jadi mereka harus berfikir yang bantuan itu harus di-customize, diberikan mengikut situasi pihak penerima. Saya rasa motivasi dan aspirasi juga bagi dua pihak. Mereka yang memberi harus bermotivasi untuk bukan hanya memberi tapi untuk melihat pertukaran hidup. Juga mereka yang menerima harus beraspirasi dengan ikhlasnya untuk menukarkan taraf dan tahap kehidupan mereka dan keluarga mereka. Dr. Syamsuri berpendapat kesedaran tentang wujudnya inisiatif-inisiatif untuk memperkasa kehidupan golongan ibu bapa pekerja tidak seharusnya menerusi pengumuman pemerintah sahaja. Sebaliknya, rangkaian sosial pekerja, terutama yang senasib dengan mereka, perlu untuk berasa yakin betapa bantuan dan inisiatif jika dimanfaatkan boleh meringankan beban. Bagi pihak majikan pula, Dr. Syamsuri berkata mereka harus faham bahawa pekerja akan lebih berdaya saing sekiranya mempunyai tahap kepuasan yang tinggi. Lantaran itu, beliau berkata majikan perlu mengurangkan jurang demi memupuk budaya kerja yang mesra keluarga. Banyak yang kita dengar tentang majikan di mana pihak atas memang berhasrat untuk memberikan inisiatif untuk meringankan untuk memberikan lebih keselesaan pada pekerja. Tapi mereka yang berada di lebih bawah, yang berada di supervisory position atau yang lebih rendah, berfikiran berbeza sedikit. Pada mereka, mereka dengar apa yang di atas mahu, tapi mereka juga harus membuat bekerja lebih keras. Namun, Dr. Syamsuri akur pelaksanaan inisiatif-inisiatif seumpama itu memberi tempias kepada kaki tangan lain khusus dari segi operasi. Betulkah ia akan membuat syarikatnya lebih produktif tanpa difikirkan tentang ubah suai yang perlu dilakukan kalaulah diberikan inisiatif ini kepada pekerja. Sebagai pekerja, saya harus faham kalau rakan saya seorang bapa baru perlu mengambil cuti untuk menjaga anak, dan saya harus faham dan saya harus galakkan. Pada dasarnya, penting untuk mendakapi pendekatan yang melibatkan seluruh masyarakat. Bermakna bukan saja langkah-langkah sokongan seperti khidmat jagaan kanak-kanak perlu saling melengkapi aturan jagaan di rumah. Juga sama penting adalah memastikan tiada segmen pekerja yang terkecuali daripada mendapat akses kepada inisiatif-inisiatif tersebut di sifat tugasan mereka. Pekerja yang gaji pendapatan harian atau mungkin frontliner kita juga di mana mereka diperlukan 24 jam, 24/7 kan.
pekerja gig juga, di mana pekerjaan mereka mengikut kontrak. Jadi ini semua adalah golongan pekerja yang mungkin kita kurang memberi perhatian. Ya, jadi seperti yang dikatakan, inisiatif ini harus diberi sama rata kepada semua yang memerlukan. Untuk itu, bagi menyokong usaha mewujudkan tempat kerja dengan amalan mesra keluarga, garis panduan Perikatan Tiga Pihak bagi aturan kerja fleksibel akan diperkenalkan tahun depan.